Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat sekarang berkait dengan case Zara Khairina ialah tuduhan kononnya ada VVIP, ada anak VVIP terlibat di dalam case tersebut. Tapi hari ini peguam keluarga Zara menyatakan bahwa ini bukan sebab anak VVIP, ini undang-undang Malaysia. Apa sebab peguam keluarga Zara menyatakan perkara ini? Kerahasiaan identiti 5 remaja yang dituduh berkaitan kematian Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir adalah mengikut ketetapan undang-undang dan bukannya karena unsur permainan orang atasan atau VVIP. Peguam Hamid Ismail yang mewakili Noraidah Lamat, ibu kepada Zara, berkata, larangan mendedahkan identiti itu termaktub di bawah Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 yang melarang sebarang penyiaran membabitkan kanak-kanak. Menurutnya, penegasan itu dibuat bagi mengelakkan salah faham masyarakat mengenai sebab identiti 5 remaja terbabit tidak didedahkan dalam prosiding pendakwaan yang berlangsung di Mahkamah Kanak-Kanak di sini pada Rabu. Bagi kanak-kanak, banyak perkara yang tak boleh didedahkan kerana wujud Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 yang menghalang penyiaran mengenai kanak-kanak tersebut sama ada melalui tempat tinggal, nama, atau ibu bapanya. Secara ringkas, melalui seksyen ini, identiti kanak-kanak adalah dirahsiakan sama ada dalam tempo perbicaraan atau semasa siasatan. Bukannya sebab orang ternama atau VVIP atau disuruh sesiapa. Tidak, itu adalah undang-undang Malaysia. Jadi, jangan salah sangka, ini permainan orang atasan, kata beliau. Ini adalah undang-undang kita, Seksyen 15. Boleh baca Akta Kanak-Kanak 2001. Itu adalah yang dikatakan oleh Peguam Hamid yang mana beliau pada masa sama menafikan dakwaan Peguam Negara yang menganggap kenyataan pasukannya semalam sebagai berbau spekulasi. Itu bukan spekulasi, kami buat kenyataan itu berdasarkan apa yang ada setakat ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, pada masa yang sama, apa yang menariknya hari ini berkaitan kes Zara Khairina juga ialah berkaitan dengan fitnah jahat. Peguam Ibu Zara Kecam sebar gambar dengan Ketua Menteri Sabah. Peguam yang mewakili keluarga Zara yaitu Sahlan Jufri yang mewakili Ibu Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir membidas pihak yang menyebarkan gambarnya bersama Ketua Menteri Sabah Haji Dinor, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Armizan Ali dan Peguam Ram Singh yang membela salah seorang pelajar yang didakwa berhubung kes itu. Sahlan menjelaskan bahwa gambar yang diambil pada Jun 2025 itu tidak mempunyai kaitan dengan kes pelajar berusia 13 tahun yang kematiannya telah menarik perhatian rakyat Malaysia. Spekulasi berleluasa di media sosial dengan dakwaan bahwa tokoh berprofil tinggi mempunyai kaitan dengan kes itu. Terdahulu, seorang pembantu Armizan membuat laporan polis berhubung video TikTok yang didakwa berunsur fitnah yang cuba mengaitkan menteri itu dengan kematian Zara. Cubaan pihak tertentu mengaitkannya adalah fitnah berniat jahat untuk mengelirukan masyarakat, katanya lagi. Saya tegaskan komitmen saya hanya kepada keadilan untuk Zara, kata Sahlan dalam catatan Facebook seperti dilaporkan oleh media. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, saya izinkan saya kongsikan dulu. Ini terapi imun Transuvictor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena sistem imun badan kita yang telah merosot atau menjadi bodoh. Sistem imun yang bodoh atau imun badan yang bodoh juga menyerang diri kita sendiri karena dia tidak tahu mana satu lawan, mana satu kawan. Tapi terapi imun ini mendidik dan mengajar imun badan kita menjadi kuat, lalu menjadi seimbang dan bijaksana untuk menentukan mana satu lawan, mana satu kawan. Jadi dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera
Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, peguam itu juga menjelaskan bahwa langkah undang-undang penting yang diperlukan bagi pihak Ibu Zara telah pun dijalankan dan sedang berjalan. Untuk rekod, perkara-perkara utama telah pun dilaksanakan selepas pelantikan saya selaku peguam Zara, katanya. Termasuklah penggalian semula kubur telah berjaya, pelaksanaan postmortem telah berjaya, berada di bilik bedah siasat selama lebih kurang 8 jam atas kehendak anak guam, memohon agar pelaku digunakan hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun dan permohonan inquest dibenarkan dan sedang berjalan, katanya. Sahlan menegaskan sebagai peguam dia bertindak tanpa rasa takut atau pilih kasih dengan matlamat tunggal untuk menegakkan keadilan dan integriti undang-undang. Saudara-saudara sekalian, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita boleh ketawa sambil terbahak-bahak. Akhirnya Anwar Ibrahim menang undi tidak percaya di parlemen. Oke? Bukan undi percaya yang seperti kebiasaannya, tetapi undi percaya yang ditunggu-tunggu ini ialah berkaitan dengan rancangan Malaysia yang ke-13. Baik, sebelum kita teruskan ini, ingat, rancangan Malaysia ke-13 ini hanya boleh dilaksanakan dengan undian ahli parlimen di Dewan Rakyat selepas Anwar Ibrahim membentangkannya hari ini. Seperti Hasan Abdul Karim menyatakan bahwa kalau Anwar Ibrahim kalah dalam persetujuan ataupun dalam pembentang RMK 13 ini hari ini, maka bermaksud Anwar Ibrahim sudah hilang keabsahan sebagai Perdana Menteri. Harus diingat, setiap dasar yang mahu diundi, terutamanya RMK 13 ini, boleh menentukan keabsahan Anwar Ibrahim. Nah, di sini. Yang aku heran ialah, kalau betullah pembangkang itu cukup jumlahnya untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, mereka sepatutnya menggembling tenaga sehabis-habisnya untuk menolak rancangan Malaysia ke-13 ini supaya Anwar Ibrahim hilang kuasa dan hilang keabsahan. Itu caranya, bukan pergi Kuala Lumpur, pekik sana, pekik sini, turun Anwar, lepas itu lagi teruk tunggang pula ke Zara, di sana sini mereka tunggang. Aduh, akhirnya sekarang kantoi, jumlah tak cukup, memalukan sungguh. Oke lah, macam mana Anwar Ibrahim menang undi tidak percaya hari ini di parlemen? Ini caranya. Rancangan Malaysia ke-13 telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat. Dan lebih menarik lagi, rancangan Malaysia ke-13 ini disokong majoriti ahli parlimen, termasuk beberapa wakil rakyat pembangkang. Lawak kan? Lawak. Kamu share lah video ini, biar semua orang tahu bahwa ada beberapa ahli wakil rakyat pembangkang turut menyokong RMK 13 ini. Jadi mana tuh Perikatan Nasional yang mereka kata ada cukup jumlah untuk menumbangkan Anwar Ibrahim? Inilah ruangnya. Inilah waktunya pembangkang untuk menumbangkan Anwar. Tapi nampaknya apa yang mereka cakap gagal, apa yang mereka cakap semuanya bohong belaka. Ahli parlimen pembangkang pun turut menyokong Anwar Ibrahim melalui RMK 13 ini. Memalukan sungguh kan? Lepas ini nak percaya apa lagi? Kalau mereka bising lagi, mereka kata mereka cukup jumlah, dan ada lagi pula kata, mereka kata kalau buat undian secara sulit, mereka boleh menang. Itu cakap bohong sajalah. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci pembohong. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya mengungsikan ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan sebaik-baiknya, kita kena penyakit dan kita punya penyakit dan penyakit tak sembuh-sembuh dalam tubuh badan kita, lalu menjadi penyakit yang lebih parah. Dan yang paling teruk, kita senang karena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Tapi terapi imun ini mendidik
mengajar imun badan kita menjadi kuat, bijaksana, dan sangat luar biasa dapat menentukan mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Apabila ia menjadi kuat, ia akan menghancurkan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Imun badanlah yang bertindak menghapuskan akar penyakit dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Jangan buang masa lagi, ini mungkin jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, rancangan Malaysia ke-13 telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat selepas pembahasan selama 8 hari. RMK 13 menerima sokongan majoriti ahli parlimen termasuk beberapa pihak pembangkang. Rancangan dibentangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 31 Julai itu akan menjadi pelan pembangunan negara bagi tempoh 5 tahun akan datang, yaitu 2026 hingga 2030. Anwar dalam pembentangannya berkata, RMK 13 menekankan pembangunan inklusif, kelestarian alam sekitar, digitalisasi ekonomi, dan pengukuhan sektor pendidikan serta kesehatan. RMK 13 bukan sahaja pelan ekonomi tetapi juga cerminan komitmen kerajaan dalam memastikan kemajuan yang adil dan saksama untuk semua lapisan rakyat, katanya lagi. Perbahasan RMK 13, saudara-saudara sekalian, perbahasan RMK 13 bermula 4 hingga 14 Ogos disusuli jawaban daripada Menteri dari 18 hingga hari ini. Satu pelan tindakan RMK 13 akan diterbitkan pada suku pertama 2026, memperinci strategi pelaksanaan dan indikator prestasi utama untuk pemantauan awam. Seterusnya, RMK 13 akan dibawa ke Dewan Negara sebelum boleh dilaksanakan mula 2026. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar. PN kala lagi. Bye-bye.